Saya dah rasa duduk dalam tu rasa menyesal sebab orang tua saya meninggal kat luar, saya tak dapat kebumikan dia, menyesal. Once you cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go. Assalamualaikum guys dan selamat malam. Hari tu aku dah bagi tahu korang MK54 channel sediakan true story. Hari tu kita ada buat satu fenomena kisah seorang pembunuh, iaitu Encik Joe. Alright, hari ni kita ada 4 orang. Kenapa 4 orang? Kerana aku sukar untuk dapatkan cashback diorang ni, benda yang terjadi kes bunuh tu. So alhamdulillah ada 4 orang hari ni depan aku. Diorang satu kumpulan. So aku nak kupas lagi isu-isu berkaitan pembunuhan dan dalam penjara. Okay guys, tanpa melengah masa, jangan lupa like, subscribe dan share channel MK54. Okay guys, aku kenalkan kau sahabat-sahabat Encik Joe. Okay, sebelah kiri kita Encik Joe. Apa khabar Encik Joe? Baik. Baik. Okay Encik Joe. Encik Beron. Saya Sihat dah saya cuy. Encik Tambeng. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Encik Bob. Baik, alhamdulillah. So hari ni korang 4 orang ada kat sini. So aku rasa penat nak kumpul korang ni. Guys, kalau korang nak tahu kan, hari tu patutnya aku buat episod 2 tapi aku postpone. Aku buat dulu entity. So hari ni alhamdulillah aku dapat kumpul 4 orang ni. Ada depan mata korang. So aku mulakan daripada sesi Encik Joe lah. Hari tu kita tahu, sedia maklum, Encik Joe dengan kisah dia. So rasanya Encik Joe telah mengupas kisah silam dia. So alhamdulillah dia telah mengupas, tapi mungkin cara penyampaian Encik Joe tak sampai. So alhamdulillah aku dapat kumpul 3 orang lagi kan, sahabat-sahabat dia. So untuk berkongsi masalah yang diorang hadapi ketika diorang bawa umur dan berkongsi pengalaman hidup pahit getih diorang. So alhamdulillah. So saya start daripada Encik Joe balik So Encik Joe, hari tu kita waktu lost tu kan, ingat tak waktu kita pergi ke part tu, kita cut kita punya ni, kita berbicara tentang Encik Joe di dalam. Ketika tu saya bertanya dengan Encik Joe, adakah Encik Joe duduk di dalam tikam orang ke, macam mana ke? Okay, boleh tak share daripada Encik Joe, semua lah, siapa kan? So kita tanya Encik Tambeng dulu Encik Joe Joe, Encik Tambeng. Saya hari tu dalam MK54 so Encik Joe ada bincang mengenai pengalaman dekat dalam. Saya dengar awak 4 orang cukup nakal, cukup orang kata ekstrim lah kat dalam. Benda ni bukannya saya nak menunjuk yang awak ni nakal. So awak walaupun susah nak meluahkan benda ni, ialah kisah pahit dan getih. Alhamdulillah tengok korang semua berjaya datang tadi naik kereta semua jadi usahawan. Alhamdulillah. Tapi pada masa sama saya perlukan nasihat dan pengalaman Cik Joe, Cik Tambeng, Cik Bob, Cik Beron untuk berkongsi dengan netizen macam mana benda ni terjadi dan apa yang patut kalau terjadi, apa yang kita nak elakkan. Okay, kita start daripada penjara dulu. Lepas tu kita akan cerita belakang-belakang. Bila saya bertanya dengan Cik Tambeng, Cik Bob, Cik Beron dengan Cik Joe, Cik Joe jawab je benda yang nyata dan realiti. Boleh saya mulakan dulu Boleh Cik Bob semua? Cik Tambeng, boleh, Cik Beron boleh Okey. Kat dalam kau orang sedia maklum, korang 4 orang didapati bersalah kan, atas tuduhan membunuh
okey, bukan bersalah waktu tu mungkin polis tengah buat siasatan. So korang direman atas orang kata budi bicara, orang kata peguam, hakim semua mengesahkan benda tu betul ataupun tidak. So alhamdulillah korang tidak dapati bersalah. So nak tanya korang, pengalaman korang duduk kat dalam, macam sedia maklum Cik Jo telah maklumkan kepada kita yang dia duduk dalam dia bergaduh, bertumbuk. Itu pengalaman Cik Jo. Saya nak tanya satu-satu. Bila kalau Cik Jo bergaduh, bertumbuk, apa peranan Cik Beron kat dalam? Boleh tak Cik Beron start dulu? Kira boleh. Untuk aku lah, pengalaman aku, kira aku ni assistant Jo lah kat dalam sana. Okay. Aku yang tolong. Bila ada order je daripada dia, aku yang hentam. Order tu macam mana Cik Jo? Order rasmi macam, okay, contoh ada satu puak ni, kita tak puas hati dengan dia. So Cik Jo akan bagi order kat saya, pergi pukul dia, saya pukul semua. Cik Jo tak rasa besar ke datang sana pukul orang suka-suka ni Cik Beron? Dalam tu dah tak boleh fikir lah. Kenapa tak boleh fikir tu Cik Beron? Sebab kita nak survive. Sebab kalau kat sana, kalau kita lemah, kita habis. Habis tu maksud apa? Dipijak ke? Ditindas ke? Kita dipijak, macam-macam lah kat sana dalam. Maknanya posisi untuk Encik Beron ni memang orang kanan Encik Jo lah. Ya, betul. Oh, dan Encik Tambeng, apa peranan Encik Tambeng dalam tempat tu? Pengalaman saya lah, saya ni tak suka duduk di bawah. Bila casemate saya macam diancam orang, kita orang dipakat satu hati untuk duduk di atas. Duduk di atas tu apa maksud dia Cik Jo? Maksud dia macam Cik Tambeng, kita kalau lemah, kita kalah kat jail ni. Sebab jail ni siapa kuat dia di atas. Di atas. Boleh tak share sikit Encik Tambeng, Encik Jo, Encik Beron, Encik Bob, macam mana korang masuk dalam hingga kan korang dapat naik atas ni? Pengalaman saya lah, saya Encik Jo ni dia terlampau baran. Dia terlalu barang lah. Terlampau baran. Dia tak boleh tengok orang tinggi sikit. Bila dia tengok orang tinggi sikit, dia akan melulu. Dia akan buat tindakan melulu. Bila dia buat tindakan melulu tu, apa peranan korang? Kami akan backup dia lah. Backup. Ni sama lah Cik Beron. Semua Ni kita Encik orang Bob satu hati. sama lah. So korang ni kira satu tim lah, satu kepala. Kira pantang orang kata pantang melihat kawan bersendiri dalam kesusahan. Pantang disindir tu. Pantang disindir tu maksud dia macam mana? Macam orang kira menganjing lah. Kalau dalam jail ni orang menganjing kuat. Menganjing tu macam mana? Macam orang suka-suka bercerita macam dia menganjing dia macam kalau dalam jail ni orang panggil camdek. 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 Kenapa Cik Jo gelak macam tu? Kenapa camdek ni kelakar? Sebab Camdek ke camdek? Camdek. Camdek. Camdek ni macam Dia kategori macam apa? menganjing lah. Macam menganjing. Dia Cik orang- Bob, dia diam je. Camdek ni apa Cik Bob? Cik Bob dia pendiam sikit. Oh, dia pendiam. Dia kira dengan Cik Jo ni dia sama lah. Lebih kurang dia. Kita orang ni bahagian kalau kepala kata okey, kita orang pun terus nak jadi apa time tu, nak jadi hal kat situ lah. Kita layan je. Nak tanya korang korang tak takut ke nyawa seorang manusia korang bergaduh, takut korang tercedera apa semua, korang tak pernah terfikir benda ni? Terfikir juga, tapi bila orang kita rasa macam dipijak orang, dah tak terfikir benda tu semua. Rasa macam kita orang ni dah macam nak ajal kita orang kat sini, terpulang lah, dah serah. Sebab kena pun kes besar. Apa yang korang buat je yang ekstrim kat dalam? Cerita tak? Boleh cerita? Macam- Tak apa, cerita je. Pengalaman macam jambu. Jambu ni apa yang dia buat? Jambu ni saya tak adalah tengok orang sekejap. Pengalaman jambu ni sampai pasal jambu sanggup tikam-nikam pakai tile, pakai bulu gigi. Korang ada buat macam tu tak? Kami tak sampai tahap tu lah. Sebab apa, kami takut. Sebab kita pun kena kes besar, takutlah nak buat-buat kerja yang tak elok tu. Oh, saya rasa Cik Tambeng macam menipu. Jujur, dia tak jujur. Sebab korang duduk dalam mungkin korang pernah lalui benda ni. Tak apa, kita jujur je. Nanti kita akan bagi solusi apa sebenarnya penerangan yang kita cerita ni. Kita jujur dengan netizen, bagi dia faham kehidupan di dalam, bukan mudah dan bukan senang.
dan bukan calang-calang. Kalau korang berani buat salah, korang akan tanggung benda ni. Itu yang sebenarnya mesej yang kita sampaikan dekat diorang. Minta korang kerjasama, deliver je. Deliver benda ni, insya-Allah mungkin korang semua ditutup dan identiti korang dirahsiakan. Kan sebab kita orang, saya yang minta bantuan korang, benda ni kita cakap, kita bagi tahu diorang yang benda ni tak bagus. Biar netizen cemoh kita, biar. Yang penting kita bagi faham diorang jangan buat benda ni. So boleh tak share macam mana apa yang korang buat lagi selain benda-benda yang Cik Jo cerita ni? Waktu zaman YP lah, saya rasa pelik sangat duduk dalam penjara. Terasa, terkesan sakit semua ada. Sakit tu macam mana tu? Cerita Kena pukul. Time tu tak ada kesmet. Kita orang ni kira berpecah. Kena asingan, yang ni kena asingan lain, ni kena asingan lain. Kita orang ni diasingkan. Time tu lah kita nak naik tanpa kawan-kawan. Sakit, derita semua. Cik Beron, apa peranan Cik Beron yang ekstrim buat kat dalam? Macam aku lah kan, first masa aku nak masuk tu, adalah satu grup tu, satu puak tu, dia nak buntut aku. Ini betul, cerita betul dan dalam. Betul lah, aku dah Betul terasa. Cik Beron ni dia handsome sikit. Dia banyak-banyak 4 orang ni, dia handsome, muka jambu lah. So masa tu, diorang malam lah. Aku ingat lagi waktu tu malam, tapi tak tahu apa. Aku terasa macam ada dalam 4 orang masa tu, masuk dalam aku punya. Apa, masuk dalam buntut ke apa? Masuk dalam bilik. Okey, bilik. Okey. So aku tak sedar dah masa tu, sebab aku dengar. Sebab kebetulan masa tu aku pakai seluar koyak dekat buntut. Aku dapat suatu seluar koyak kat buntut. Dan tiba-tiba aku dengar jubur. So aku dah tak sedar hati dah masa tu. Apa yang dia buat tu? Dia pegang aku, tapi alhamdulillah masa tu aku dah tak boleh. Aku kena jaga kat maruah aku walaupun kat dalam tu. Aku tikam salah seorang antara diorang. Okey, Cik Beron tikam dia, apa terjadi dengan Cik Beron? Saya diasingkan lepas tu. Lepas tu dah diasingkan, macam mana jalan cerita dia? Lepas tu, lepas dia datang, dia pegang tangan saya. Dia buka dah seluar saya sebenarnya. Masa saya dah separuh bogel lah. Maknanya seluar saya terbuka habis, saya dah punya jadi. Dan ada jugalah orang-orang kat sana kan. Kita dapat tahu kat sana dalam tu, ada orang bercerita ini orang macam mana, ini orang macam mana. So kita ada berjaga-jaga. So kita ada saya ada buat satu itu bro gigi tu, saya ada buat untuk senjata tajam lah untuk saya. Bulu gigi tu macam mana Cik Beron dapat? Bro gigi tu, kita orang dekat sana dalam bulu gigi kita orang ada untuk ni tau. Tapi saya simpan lah untuk ni. Lepas tu kita tak boleh bawa untuk ke dalam, tapi saya bawa juga sebab untuk keselamatan saya. Boleh lepas tu. So dah pergi bilik asingan 14 hari. Lepas tu turun balik tak bergaduh dengan dia. Gaduh. Start situ lah Joe yang setting semua. Kira korang pergi, kira baru masuk, kira korang baru masuk, korang tak tahu apa. So orang nak try engkau. Lepas tu Cik Jo kau dah pergi sana, dia memimpin balik lah. Betul. Kat situ kau dapat nama balik lah. Lepas tu apa yang kau buat kat diorang? So first kita menyamun diorang dulu. Kita samun diorang dulu. Samun macam mana tu? Samun macam mana ya? Diorang kat dalam sana tu ada macam-macam terbakar, diorang sorok tembakau, diorang sorok ganja apa semua. So kita aim satu puak tu. Kita tengok apa dia ada, kita serang dia. Macam tu kat sana Betul Cik Jo keadaan? Macam-macam ada. Macam-macam ada? Yang cuma tak ada perempuan ni dalam. Tak ada perempuan. Ni muka Cik Beron tak boleh jadi perempuan je. Aduh. Cik Bob. Cik Bob ni dia tadi dia diam je. Cik Bob. Okey, waktu keadaan dia kita masuk, apa keadaan awak waktu awak masuk dalam? Cerita. Tak apa Cik Bob. Susah Cik Bob ni, dia tak boleh bercakap. Tak apa, kita tunggu dia cakap. Kita cakap dengan Cik Jo boleh. Cik Jo, bila dia dah cakap Cik Jo susun, macam mana Cik Jo susun? Macam kat bawah kat dalam ni ada 3 peringkat. Budak bawah, budak atas, budak bawah, budak tengah, budak atas. Okey. Saya susun kereta rebal dia. Susun kereta kebal. Macam mana dengan masa yang singkat tu Cik Jo dapat susun kereta kebal
Lepas tu diorang ni semua balik daripada blok, macam mana Encik Jo buat? Dia kata dia samun apa semua. Apa buat macam mana Encik Jo? Saya setting lah, budak tengah saya standby. Semua samun lah. Dia balik terus langgar terus. Langgar. So apa yang Encik Tambeng buat dan Encik buat waktu tengah perang? Okay, Encik Sekarang buat. memang dah setting lah. Mana macam Cik Jo dah bagi tahu lah. Okay, kita kena pakat jangan duduk di bawah. Mana Cik Jo ni kepala kita orang. Bila Cik Jo kata on, dia ada peringkat-peringkat. Dia ada budak tengah, dia ada budak atas. Budak atas ni kita nak kena jatuhkan budak atas tu baru boleh kita duduk di atas. Memanglah kita waktu tu kita tak duduk di atas. Kita kena fight dengan dia orang. Bila dah pergi asingan, balik asingan, kita akan duduk di atas. Sebab dia orang punya sistem Waktu perang tu, apa yang Encik Tambeng buat? Cik Yang Jo, ni pegang, saya- jadi cerita pegang gigi. Saya dah tak tengok dah apa yang dan dia. Dan mana situ bengkak mulut, pecah gigi mata semua biasa. Itu dah perkara biasa. So Encik Bob, apa yang Encik Bob buat? Aku cuma pantau orang di belakang lah. Kalau orang macam ada masalah, Oh, Encik Bob kira kat belakang lah. Kira pemerhati lah. mati lah. Waktu dia orang gaduh, tengok je lah. Tolong. Cik tolong. Tolong apa tu? Cuba cerita Cik Bob. Cik Bob angkat sudu ke, garpu ke, kan perut gigi ke, sabun ke atau rogol dia orang ke macam mana? Dan tu bertumbuk lah, tumbuk. Tumbuh. So yang banyak-banyak dalam 4 orang ni, Cik Bob paling muda lah. Paling muda lah dalam tim ni. Paling junior lah. So boleh tak cerita dengan kita orang semua, kita nak tahu apa pengalaman korang yang korang boleh naik atas, korang samun siapa, korang buat apa, aktiviti korang semenjak waktu korang bertitle orang atas. Boleh tak cerita? Kita start daripada Encik Tambeng, Encik Baron, Encik Jo, lepas tu pusing. Boleh tak? Boleh. Saya sebenarnya duduk di atas. Tilam tak nak satu. Tilam tak ada satu. Tak nak satu. Kenapa Encik Jo? Kat sana tilam ada berapa? Tilam dia budak bawah, dia semua tilam ada yang dia peringkat macam budak atas, tilam setebal. Semua orang baru memang ada satu ke memang ada banyak? satu. Tapi macam kita orang budak atas ada 3-4 tilam. Sebab kadang-kadang kita orang tak pulang balik tilam tu. Orang bebas, kita orang suruh dia bebas contohnya. Mana kita simpan tilam, mana operasi, kalau gantung-gantung lah. Yang tak gantung itu, kita orang buat lapik. Saya tak nak tilam satu. Sebab pengalaman sebab susah duduk dalam tu. Bila dah rasa duduk senang, rasa senang tu Yalah, rasa apa yang macam merajalela. Yang apa yang korang buat lagi selain tilam, buat menyamun ke apa ke, cerita je, cerita Pantai je. budak, kira pancing bag budak tu memang selalu. Pancing bag tu sebab apa? Bagi pecah lemak. Pecah lemak. Pecah lemak tu kenapa? Apa untuk dia? Bagi Untuk apa? orang tambah strong. Kira pecah lemak ni kira macam korang panggil orang suka-suka tumbuk dia. Terus pukul je macam budak-budak bawah ni, budak-budak baru masuk ni datang-datang pam bagi dia. Dia tahan je lah. Dia macam tak boleh buat apa. Dia rasa kena dia sereda je. Oh, Cik Baron, macam mana bila dapat title orang atas ni, apa yang kau buat? Macam aku suka diurut. Diurut? Sekali diurut. Itu paling aku suka. Urut ke lain-lain ke apa, ragging orang ke ambil makanan ke apa macam Cik Jo cakap itu. Betul, macam ragging makan bersama. Aku suka makan kan. So kadang-kadang kita dapat portion sikit lah dekat dalam. So bagi aku, kita badan besar kan, tapi aku kena makan lebih sikit. Itu yang aku ni. Okey. So Cik Jo, Saya suka tengok adik yang cantik. awak suka adik yang cantik? Oh, Cik Jo kira ada adik ni lelaki ke pondan ke Cik Jo? Nak kata dia setengah-setengah. Setengah-setengah. Dia kira bukan handsome je adik lah. Cik Jo buat apa Cik Jo? Cik Jo macam orang cakap main kunyit ke apa ke, sabun jatuh. Saya bawa bantu peluk je. Bantu peluk. You ke Cik Jo? Betul ke? Adik Cik Jo tak boleh kena sentuh. Ya, Kena sentuh memang mendapat. 30 orang duduk dalam bilik besar, semua kena. Ya ke? Mana kita Tapi je. boleh saya percaya ke adik dia tak kunyit? Itu Allah alam lah. Tapi saya tengok dia buat macam saya sayang dia buat macam tu. Malam tak ada. Biasa kalau nampak blanket kata-kata tu saya tarik je. Weh, kau buat apa dia kan? Ya. Saja. Kadang-kadang Berapa orang tu Cik Jo? Berapa orang tu kekasih? tak Dua orang tak. 3 orang? Boleh. tak boleh kena usik. Kena usik memang mendapat. So macam Cik Jo ada orang kata jambu lah kan. 3 orang, macam korang tak ada?
Kita orang buat adik je. Kita orang macam tu dan layan. Oh, kira adik juga kalau lah. kalau dia lebih-lebih saya pukul je dia. Makna abang dia dekat ni lah. Saya pun kita cashmate kan. Kita dah tahu, saya dah tahu pengalaman dia macam mana kan. Dia tahu saya tahu dia lah. Tapi bila macam adik-adik dia kau ajar kadang malas ketuk kepala dia kan. Kau pergi kau malas kau nak naik lemak kan. Muka dah jambu sangat bos. Kira Encik Tambeng tak ada belakang dia ke ni? Kena tikam. Biar kawan-kawan pun kena tikam. Ya ke? Kaum tak boleh pandai-baran. Encik Beron berapa orang? Macam aku lah, jujur lah kan, sebab kita bernafsu mesti ada punya, betul. Tapi tak banyak berada 2 orang macam tu. 2 orang ke? 2 orang je. Oh, Encik Jo 3, awak 2. Awak tak ada? 1, 2, 3. Tak apa Encik Tambeng, jujur je. Kita tak perlu nak apa. Sebab muka awak dirasakan. Bila menyelam sambil minum air lah. Oh, Bila ada yang dia macam boleh kan, malam-malam saya pukul 3-4 pagi saya tak bagi orang nampak. Ya. Aku nak tanya korang. Pengalaman saya memang bos, sebab kita duduk dalam tu lama, kadang-kadang sakit kepala, asyik fikir, bertumbuk, hari-hari bertumbuk ni kalau nak ikut kan. Tengok orang ni bertumbuk, tengok orang ni orang baru masuk, kita bantai orang baru, tengok orang ni. Kadang ada orang baru tu datang pun terus, dia nak jadi gangster. So aku nak tanya, apa function jambu ni? Adakah engkau buat macam perempuan ataupun macam mana? Jujur je. Itulah bos, bila cinta kan. Oh, boleh bercinta kan dengan lelaki? Bos, dah macam Macam apa tu? Macam Era Fazira dengan Awi ke apa? tak lah bos kan. Memang satu-satunya Kehidupan yang pelik. dalam jail tu satu-satu lah. Kalau bila jamu kita kena ambil, kita sanggup tikam-tikam. Oh. Kat luar ni lain. Kat luar ni kita boleh nampak kan. Ibarat duduk satu pulau, satu perempuan bos. Oh. So, ni Encik Bob tak ada? Saya tak ada lah. Tak ada kan? Oh, Encik Bob ni dia memang macam ni ke? Memikirkan kes. Memikirkan kes. Oh, dia ni kira orang masuk air kat dalam. Terlampau memikirkan kes. Dia takut dia jawab duduk 20 tahun, 30 tahun. Dia ingat kita bersalah. Tapi saya cakap relax, benda ni kita fight lagi, bukannya kita duduk satu hukum. Saya cakap dengan dia. Betul. So alhamdulillah korang pun dah bebas. Korang pun dah berjaya. Tengok semua kan. Alhamdulillah. So ni pengalaman jambu. So boleh tak korang bagi tahu netizen sikit kan, muka apa orang kata karakter yang macam mana jadi jambu? Banyak bos. Dia tengok juga jambu ni dia ada kan. Dia bila melayan, bila budak tu melayan tu macam mana? dia kadang-kadang kita macam saja ayat dia macam WM ni tu dia melayan bos. Itu yang jadi kiranya jadi jambu. Kalau tak melayan tak juga. Melayan tu macam mana? Cuba bagi tahu. Macam kita Benda-benda yang orang kata contoh melayan awak peluk-peluk dia tak mungkin kot. Orang yang masuk dalam biasa nakal. Kalau takkan awak datang peluk cium dia layan. Pasti awak ada ayat-ayat dia orang awak bagi. Dia nak isap okok kadang-kadang kita kan ada buk semua. Kita bagi dia pun layan, dia nak senang. Nak isap okok isap je? Bagi dia. Kalau korang nak isap okok isap je? Bagi dia tembakau, dia rasa selesa. Betul? Hari pertama okey bagi, hari kedua bagi, hari ketiga bagi. Tak apa kita bagi je. Hari keempat bila kita minta kau tak bagi kau mendapat. So maknanya kat sini korang pancing orang ni, kau buat jambu ni bila handsome, muka karakter kena handsome lah. Putih. Kalau tak putih ada tak? Janji handsome. Dia rasa yang melayan je. Dia semua watak dia orang lain-lain. So maknanya kat sini netizen, korang kena ingat masuk dalam ni korang jangan melayan. Bila orang bagi tembakau, bagi apa lagi tu? Cik Jo, bagi apa lagi tu? Cik Vera. Macam-macam masuk dia. Roti lagi. Maggi semua ada lah. Oh, air Milo semua ada lah. Kita dah duduk lama, kita tak nak dah makan benda tu dah. Hari-hari kita ada benda tu. Bila orang baru ni dia ke mulut, kita bagi dia makan, dia bedal, semua dia bedal. Bagi tray Malam kelantar. tray tu bos, nasi penuh pun dia belia sekejap. Dia gian duduk luar, dia dah masuk duduk jail, buluh. Malam ni kira malam dah bagi makan-makan macam awet lah. Macam awet lain kira kan. Paksa, kalau tak bagi paksa, kalau muka isem paksa.
Paksu tu macam mana? Pegang, seorang pegang tangan dan kakinya, seorang batai kan. Yo. Kita tak cakap apa, tutup mulut dia. Kira macam rogol tadi. Tu yang blanket. Tapi dia tak buat report ke? Kalau mak bapak dia datang melawat dia buat tindakan, dia bagi tahu mak bapak dia, kita orang kenalah macam tu. Tapi ada tak kena orang? Ada. Ada kena juga? Ada. Aduh. So korang tak malu ke? 377. Dah jawab 3004 304 and 302 jatuh 304. Okey. Jawab 377 lagi. So, korang sebagai lelaki kan, korang tak malu ke dengan buntut orang? Dalam penjara saya dah fikir dah tu. Malu. Tak malu ke orang-orang yang duduk dekat-dekat ke apa? Saya kira malu. Nak malu apa, semua bersama. Oh, semua sama. Kira orang yang main buntut ni kan, seperti main kunyit ni, kita kunyit lah kunyit ni kira orang power lah. Bos. Kira Orang hebat. yang di atas. Makna macam kalau setakat orang duduk orang tengah ni takkan dapat lah. Takkan dapat kunyit ni. Oh, Dia kira orang di atas je. Orang atas ni bukan ramai macam okey macam kita kesmet. Kita 4 orang je orang atas. Orang bawah 2 orang. Orang tengah. habis Bob apa dia punya kat dalam Encik Jo? Dia buat apa? Dia nak kau susah. Dia diam. Dia diam je. Memikirkan kes. Dia tak bingai tapi dia diam je. Fikir masa depan. Fikir masa depan. Dia kira dalam tim korang ni, dia ni kira ikut lah. Kita orang ajak ke sana dia. Kita orang ajak bertetap dia ikut. Itu je dia tak ada fikir apa dah. Encik Bob macam tu Encik Bob kan? Oh, ni Encik Meron. Oh, waktu dah siapa yang start biasa kalau kepak lelaki ni, apa yang kau siapa yang start dulu? Siapa? Jujur. Biasa Cik Jo lah. Cik Jo kuat main jambu kan. Dia tak boleh ditegur kan. Maknanya kalau duduk dalam bilik tu 28 orang, 4 orang tolak, 24 orang dia bantai selamba je 24 tu. Kaki tangan dia apa-apa dia bantai. Dia boleh bantai 24 orang tu, saya tengok je. Dia boleh tahan, dia boleh bantai 24 orang tu. Saya pun terkejut. So tak ni bukan masa pantai tu. Cik Jo. Tanya ni Cik Tambah. Cik Jo ni siapa yang starting waktu kena kepak tu? Lelaki tu. Terus dah macam malam kita dah setting lah. Ya, siapa yang mula dulu? Selalunya saya nak tanya antara 4 orang ni, siapa yang mula dulu? Cik Jo kepala kita orang. So dia yang mula dulu lah. Dia yang mula dulu. Itu dalam episod pertama Cik Jo tak mengaku. So bila buat cashback, hari ni pecah lubang. Cik Jo ialah orang pertama. So Cik Jo bila dah pedal dia, dah dapatkan kepuasan nafsu ni kan, apa yang Cik Jo buat? Next ke ataupun macam mana? Tukar-tukar. So orang kedua ni siapa selalu Cik Jo? Kalau kamber. Tambah. Cik Tambah biasa. Dia kalau saya pegang dah confirm dia tak boleh buat apa. Saya pegang tutup mulut. Mana saya bagian tu yang Jo ni pegang tangan, pegang kaki kan. Yang sebelah pegang tangan kan, saya pegang mulut kan. Dia tak boleh cakap apa. Tutup pakai blanket, dalam blanket je. Apa yang korang sapu? Bagi licin ke apa benda kan? Pelantar tu mana ada? Sana ada ration pelantar. Ration pelantar? Roti ada pelantar. Mana pelantar tu kita orang simpan. Kan, minta maaf banyak-banyak Ini bukan nak silucar ke apa. Ini adalah satu perbualan yang orang kata jujur, pengalaman. Okey, Cik Tambah, kejahatan apa tu yang korang buat tu? Cik Meron, Cik Jo, Cik Bob, kejahatan apa tu yang korang buat? Share sikit, apa kejahatan? Macam samun apa semua, cuba cerita detail. Apa yang korang buat sebenarnya kat dalam? Macam saya orang baru masuk, saya nak boxer dia ke, saya nak baju dia ke, saya panggil dia buka je. Buka. Lepas tu baju dengan boxer dia, Cik Jo buat apa? Dia tak ada baju lah? Tak ada baju lah, saya bagi dia buka. Lagi kalau ada orang baru masuk, saya ambil. Bagi kalau ada yang bawa 2 seluar, kadang-kadang ada yang terbawa 2 seluar, boxer, ambil satu bagi dia. Yang buruk-buruk, yang terkoyak-koyak je. Tapi baju dia tu, Cik? Saya kadang rokok tak ada, tembakau tak ada, saya jual baju tu. Jual kat siapa tu? Ada toki, ada orang-orang lama yang balik mahkamah, dia akan bawa tembakau, dia akan cari boxer 3 balut, 1 boxer je. Mana budak yang kita tengok rasa macam boxer ni lawa. Kau buat boxer kan? Selain tu, Encik Encik Meron, apa lagi? Macam aku kita ada tas masing-masing. Macam aku samun tembakau. Diorang Tembakau tu macam mana? Macam diorang ada seludup macam diorang kan. Seludup je, kita tahu je dia ada seludup je tembakau.
kita pergi gegar dia punya. Pergi gegar buat apa? Bila kita minta dua kan, nak bakar apa semua dia tak bagi, nampak dia lagi belagak apa kita, hentam, baru kita buka. Dia selalu simpan dekat bawah satu kapet tu, ada kapet bawah tu boleh buka. Oh, dia kapet Kayu lah. Oh, ni Encik Jo Macam saya suka tengok orang susah. tengok orang susah. Orang susah saya seronok, saya seronok. Kenapa? Tak tahu lah cakap. Oh, daripada susah tu tolong ambil dia jadi awet ke apa? Tak. Saya suka orang tengok menderita, saya suka tengok orang menderita. Tengok orang tu menderita. Maknanya menderita macam mana tu cara tu? Bagi derita orang tu. Sebab saya dulu saya masukkan senang. Saya susah. So macam mana Encik Jo buat orang menderita? Saya nak dia rasa macam saya rasa kan. Dia rasa tu macam mana? Rasa apa? Kena pukul, kena terajang, kena pijak Macam lah. Macam-macam tu share sikit Encik Jo. Macam mana? Kadang-kadang dia tidur saya bakar kaki dia. Makan kaki. Lagi-lagi Kepala dia jadi kapal lohon lah, macam-macam saya buat. kepala wahan lah. Suka-suka je Encik Jo. Lalu tumbuk kepala orang, terajang, pijak. Oh. Ni Encik Bob suka buat apa je? Saya tengok kalau kata saya nak buat sesuatu tu, kita kawan-kawan saya. Oh Encik Bob ni kena ikut lah. Apa diorang buat, saya akan buat. Oh, ni yang Encik Tambeng. Apa lagi Encik Tambeng? Macam Encik Jo ni suka menderita. Apa peranan Encik Tambeng? Saya suka berniaga. Macam orang baru masuk, saya suka tengok macam barang-barang dia orang, saya suka sita barang-barang dia orang. Dan tak bagi saya. Barang-barang tu sini apa lagi? Selain boxer apa? Lagi makanan ke apa? Makanan tu sebab kita orang balik mahkamah tak ada jumpa lagi. Kena tunggu sampai blok. Sampai blok tu buat apa je? Sampai blok baru kita orang sambung barang jumpa. Macam mana dapat barang tu? Time orang balik jumpa, kita orang buat titik kat situ lah. Dia orang naik tangga tu, dia orang jadi 3 lah. Jadi 2 tu dah buat kerja lah. Kat tangga tu dah buat kerja lah. Pukul dia lah. Minta satu tak bagi ambil kan. Ambil kan. Tak bagi pam kecoh. Jadi kita orang tak ada, barang bukti tak ada. Mana orang lain dah sorok barang-barang tu. Kita orang jumpa tuan, saya tak jumpa tuan. Mana saya suka buat benda tu Rio. Oh, Encik Meron? Macam tu pula, bila orang masuk, orang baru masuk, so bila dia bercakap besar, konon dekat luar, dia lah ketua, dia lah apa. Aku paling suka bila time dia tidur, tahi tu, gumpal-gumpal, masuk dalam mulut dia. Dia bercakap besar. Oh, lepas tu apa reaksi diorang? Lupa lah, tengok lah, dia telan juga kan. Dia telan juga. Paksa telan ke? Paksa telan. Orang paksa telan. Encik Jo? Saya Tuhan tahu lah macam mana. Tuan tahu, tapi kita nak kena tahu Encik Jo. Apa yang kita kena share sikit? Susah. Macam-macam saya buat lah. Yang dekat pun susah, macam-macam. Boleh bagi tahu tak yang paling ekstrim? Dari sini saya bagi makan kaki lah. Bagi makan kaki kat mulut diorang. Hilang tak gigi diorang? Kerana slipper saya sudah punya. Slipper suruh punya. Kenapa tu Encik Jo buat macam tu? Saya rasa seronok. Seronok. Nampak orang menderita. Sekarang ada lagi tak sifat tu? Tak tahu nak cakap lah. Oh, Encik Jo mungkin dah sekarang dah bisnes, tak campur orang, banyak supply benda-benda makanan. So Encik Jo tak campur orang lah. So Encik Bob, apa peranan Encik Bob? Apa yang Encik Bob pernah buat yang ekstrim kat dalam? Time orang tidur, kita orang pukul dia, kita patahkan kaki dia. Kita orang tu kira Encik Bob lah. Saya Patahkan kaki dia sebab apa tu Encik Bob? sebab kita tengok kita punya Cik Jo buat, kita orang buat. Sebab kita orang tak boleh nak bantah arahan dia ke apa ke. Kalau bantah arahan Encik Jo, Saya sekali kena dengan dia. Sebab Kena lah. memang susah nak cakap dengan dia, susah nak komunikasi. komunikasi dengan dia. Kalau apa dia cakap kita orang kena buat. Sama lah Encik. Ni Encik Tambeng betul? Saya dulu first tengok orang kena bully lah apa kan. Saya suka bully orang. Suka bully orang. Bully orang macam mana? Saya kadang-kadang dia tak bangun tidur, tak bangun sembahyang subuh, saya sepijat kaki dia. Sepijat tu macam mana? Saya pagi tumit ni, pang bagi tidur kan. Ada yang terbangun tiba-tiba kan. Kena sepijat tu. Kira pasal solat dia tak solat. Encik Tambeng rebat je. Jahat-jahat kita orang pun ada juga untuk dia orang pergi solat. Time solat tak ada kita orang biar dia, tak ada seorang boleh duduk relax, tak ada. Kalau time solat semua bangun solat.
Kena paksa dia orang solat. Paksa. Dia orang tak tahu, kita orang ajar. Bulu gigi tu orang detik. Macam ayat kursi ke apa semua tak tahu kan. Saya bagi dia ingat lah, okay, ayat kursi 10. Hari ni tak boleh, besok 20. Besok lagi tak boleh, tak balik 10, 30. Sampai dia orang hafal. So, Encik Beron, Saya dengan Jo lah saya diajar. Saya sebenarnya tak bernafsu tau dengan lelaki. Tapi disebabkan saya kena ikut dia punya arahan. So bila dia kata enjot je Lepas enjot. Tapi lama-lama muda jadi untuk saya jadi suka tak? suka tau. Jadi suka benda tu. Aduh, tak rasa geli ke? Mula-mula tu geli. Tapi kalau saya tak layak dan tak ikut arahan, saya yang kena. So better baik saya yang pun untuk Mula arahan. Mula Lepas tu arahan. jadi suka. Jadi suka. Lepas tu, memang hari-hari ke apa? Kalau boleh hari-hari jugalah sebenarnya. Hari-hari? Jujur memang hari-hari. Orang yang dikunyat tu, tak rasa apa. Lalu kes apa yang dikunyat? Biasa rogol lah, rogol. Kerogol Oh, kerogol memang jadi mangsa Memang lah. jadi mangsa. Mangsa rogol balik lah. Biar orang tahu macam mana rasa kena rogol. Oh, itu yang jamu Cik Cik Beron lah. Cik Jo punya jambu biasa kes apa? Macam saya boleh kira dia kira apa, kira bunuh ke, kira samu ke. Nyanyi sedap. Macam Cik Bob, ada ke tak ada? Ada tu ada. Macam saya cakap tadi, apa Cik Jo buat, kita orang buat. Mula-mula terpaksa. Dah lama kita orang suka lah. Ni Encik tambah? Tahun pertama saya rasa macam tak fikirlah benda tu. Bila Geli tahu- lah, geli. Geli rasa macam apa korang ni tak boleh fikir kan. Marah, dia orang marah saya kan. Saya pun bila tahun kedua saya dah jadi shock pula tengok dia orang ni kan. Sebab apa masuk tahun ketiga tu rasa macam dah tak fikir apa-apa. Dia orang bantai saya ikut je. Ikut je? Ikut je. Apa nikmat dia? Itulah nikmat dia. Sama je macam Ya kan, sama kan? Tak ada reaksi macam suara jantan dia keluar ke apa? Jambu ni dia dah suka dengan benda tu. Gay ni lain. Dia gay ke ataupun dia Dia lelaki? macam dia lelaki tapi nampak dia macam Tapi kalau di larian dia jadi gay. dia macam suka, dia macam minta bila malam dia macam minta bang bayar ngabuk sebalut ni. Macam minta je kan. Tak minta nak rogol. Kita paksa lah, saya ikut je. So karakter muka-muka diorang ni yang korang suka macam mana? Ada yang curi motor pun jadi jambu. Tak tentu Muka diorang muka putih ke, badan bersih ke apa? Kenalah badan putih, rambut nak kena. Dia ada macam rambut ni kita orang kena bagi fashion sebab kita orang duduk atas kan. Kita orang bagi rambut tepi. Kita orang ada fashion rambut. Oh, ada fashion ni duduk Kalau dalam. orang baru ni kita orang botak kan je. Yang macam muka yang sensor ni kita orang bagi dia fashion sikit rambut kan. Potong tepi bagi dia rasa macam cantik sikit lah. Lain sikit lah. Ya kan, Cik Beron? Macam mana? Satu pula pondan. Kira pondan tu kira macam jackpot lah kat dalam tu. Kalau ada Ya, pondan masuk dalam. Yang ada yang buat benda-benda tu kan? Cukup macam sifat macam perempuan. Oh, itu memang jackpot lah. Jackpot Biasa pondan-pondan ni masuk ke apa? Biasa diorang tak lah. Kalau ikutkan biasa je kira diorang tu macam diorang tu. Tipu duit. Ada juga perempuan tipu duit. Oh. So kat sini korang tak terfikir apa yang korang buat benda ni semua daripada kita titik A sampai Z daripada part 1 Cik Jo dan ni part 2. Rumusan bagi aku kan, korang ialah seorang lelaki. Aku tak pasti kan sebab aku tak pernah menderita duduk dalam tu kan, insyaAllah. Tapi aku boleh rasa mungkin tertekan dengan situasi. So aku tak salahkan korang dan tak boleh salahkan sesiapa. So apa yang korang dapat belajar dari situ? Boleh tak korang cakap sikit dengan netizen apa yang korang cerita ni sebenarnya? Aku nak korang bagi tahu kat netizen yang benda ni sebenarnya tak elok dan diorang kalau nak masuk tu fikir kan apa benda yang korang nak cakap ni. Boleh tak? Encik Tambang first dulu. Saya nasihat kat netizen, kalau terlajak dah pergi ke dalam, jangan suka duduk di atas, jangan suka duduk di bawah. Ikut je yang ni. Jangan suka menghalang orang. Makna ikut je rentak orang.
apa entah orang tu suruh buat ni buat tu ikut je. Kalau rasa Kalau dia suruh takut, tongging lah. kalau tongging tu kan maruah kita janganlah sampai tahap macam tu. Kalau dipaksa, apa yang patut dia orang buat? Dipaksa kalau nak Patut dia pergi panggil rasa guru diri ke? tercabar, paksa fight lah. Kalau rasa takut, ikut je lah. So Encik Beron, Nasihat aku, kalau korang nak jadi gangster ke, nak jadi something ke apa, lebih baik tarik handbrake lah sebelum korang dimasukkan dalam penjara. Demi Allah aku cakap, dalam penjara tu bukan syurga, neraka. Korang nak kena survive, macam mana nak hidup dalam tu. Betul aku cakap, gangster macam mana korang, jahat macam mana korang pun, dalam tu ada lagi jahat. So fikir dulu lah kalau nak buat kejahatan tu. so Encik Jo, Saya nak ingat lah, pernah dengar dalam penjara ada penjara. dalam penjara ada penjara lagi. Tu mendalam tu. Maknanya dia orang masuk dalam penjara dah seksa. Jumpa orang macam korang, seksa lagi. Itu maksud Encik Jo. So, ni Cik Bob, Nasihat saya pada yang baru nak belajar jadi gangster ni, lupakan je lah. Sebab kat dalam tu kita tekan kita macam-macam kita lalui. Kalau boleh jauh lah daripada kawan-kawan yang ada kawan-kawan jadi macam tu. Jangan kawan dengan orang, jaga family korang. Itu je lah. Sebab kalau dah masuk memang korang akan rasa menyesal tak guna time tu. Sebab korang dah duduk dalam tu, sebab kau kena hadap macam-macam dugaan yang kat dalam tu. Sebab kau kena hidup sendiri kat sana. Kau tak boleh nak harap kawan-kawan kau. Itu je lah nasihat saya. so guys, korang dah dengar nasihat 4 castmate ni, 4 sekawan. Dan Alhamdulillah sekarang semua dah berjaya. Aku nampak sendiri dengan mata aku sendiri. Mungkin ada yang kenal dan ada yang tak kenal. Kalau korang nak tahu, aku nampak diorang semua berjaya. Alhamdulillah, diorang pun bisnes ni berdekatan dengan korang. Diorang supply ayam, supply benda-benda yang makanan So Alhamdulillah. So apa-apa pun diorang telah share pengalaman diorang, daripada kunyit, daripada menyamun, daripada bergaduh, daripada ranking orang. Dan nasihat Cik Jo, dalam penjara ada penjara. So maknanya korang kalau nak nakal, korang fikir masak-masak. So apa yang korang buat kat dalam ada pembalasan. Tak dapat balasan di dunia, di akhirat ada. So apa pun guys, kita penutup episod 2 ni. So Alhamdulillah aku dapat satukan balik kawan-kawan lama diorang pun terkejut buat reunion. So Alhamdulillah. So apa pendapat korang kan? Apa pengalaman korang yang korang dapat ni? Boleh tak korang cakap sikit dengan diorang kan? Satu benda yang manfaat, padat, pekat, seorang-seorang kan? Bagi diorang ni faham. Jangan jadi orang kata gangster yang tak fikir perasaan orang dan tak fikir kalau kau orang gangster, korang kena ingat kat dalam mana dia, korang akan dapat balasan tu. Betul kan Cik Beron, Cik Jo? Betul. Ni Cik Tambeng, Cik Bob, betul kan? Betul. So ada pengalaman korang, nasihat satu benda kan, pemahaman korang tentang kehidupan ni. Apa sebenarnya kehidupan yang sebenar sekarang? Korang belajar dari penjahat, sekarang korang berubah jadi businessman. Pemahaman kehidupan ni sebenarnya apa yang korang perlu bila kau lahir di dunia, apa yang tanggungjawab yang korang sebenar lakukan. Bila korang tengah marah, apa yang patut korang elakkan terjadi kes bunuh, bergaduh, apa yang korang patut elakkan. Cara nak mengelak tu. Kita start daripada Cik Bob. Macam mana cara mengelak? Daripada contoh kalau kita flashback balik jadinya kes pembunuhan tu. Kalau awak fikir, macam mana cara awak elak sebenarnya? Macam saya cakap tadi lah, kita nak elakkan benda ni, kita kena jauh daripada kawan-kawan yang, sebab dulu kita ada ambil barang kan, kita ada main barang. So kita tak fikir benda apa. Kita rasa macam kita seorang je yang berani. Rasa rugi lah kalau kita muda lagi kita dah teruskan macam ni. Sebab saya rasa macam bila dah tak dalam tu menyesal saya rasa. Sebab dah tua, Masa terbuang kan? masa terbuang. Sebab
sepatutnya waktu macam ni kita nak family, kita ada family, kita bina family kita jaga family kita. Tapi saya dah lambat, jadi macam lambat, jadi memori tu macam sekejap, tak lama. Itu je lah pendapat saya. Saya tambah. Saya nasihatkan netizen, sebab saya juga pengaruh dengan kawan-kawan juga, ikut apa kata kawan-kawan, semua apa kawan nak saya ikut je. Bila saya dah rasa tu dalam tu rasa menyesal, sebab orang tua saya meninggal kat luar, saya tak dapat kebumikan dia, menyesal. Saya rasa macam tak dapat nak tunaikan balik benda ni. Kira saya rasa menyesal lah. Netizen tolonglah, benda yang tak sepatutnya jangan lah. Itu je lah. So Cik Beron. Macam aku pula, aku tengok aku sendiri pun sebenarnya termakan dengan kata-kata kawan, masukan kawan. Kalau boleh, dalam keadaan marah ke apa sekalipun, kalau boleh korang kena jumpa orang yang betul. Contoh mak bapak korang, faham tak? Supaya motivation yang elok, faham tak? Kalau tak, habis musnah korang. Cakap lidah tajam pisau. Itulah. Cik Jo. Saya nak cakap pun, macam saya, orang tua saya meninggal saya kat dalam kan. Tak tahu cakap macam mana lah. So kat sini guys, kita dapat penyesalan daripada 4 sekawan ni yang telah belajar dan telah mengalami pengalaman yang pahit. Kadang-kadang benda yang jahat tu datang daripada kita, benda yang baik tu datang daripada Allah. Tapi kadang-kadang guys, benda yang jahat tu sebenarnya Allah uji kita. Bila Allah uji kita, kita kena ada sifat sabar. Betul lah guys So maknanya kat sini apa yang cuba diorang cakap ni, sebenarnya kita kena bersabar. Sebab setiap kita manusia ada agama masing-masing. Dalam agama tidak diajarkan untuk kita bersifat, orang kata, memaksa orang, menekan orang, meminta barang orang, menggunakan kekerasan. Kita diajar kebaikan. Dalam Islam kita diajar untuk menghormat orang, hormat menghormati, hormat bangsa lain, hormat kita sama kita, banyak bersabar, banyak istighfar. Betul So apa-apa pun guys, so kita penutup kali ni episod 2. Jangan lupa saksikan MK54 channel di lain episod dengan konten yang lain, rancangan lain, channel lain. So kalau korang nak tahu apa benda, korang kena subscribe, like dan share. So guys, kita berundur dulu. Apa-apa pun minta maaf kepada 4 sekawan ni jika diorang bercakap ada benda yang singgung dan menyakitkan hati korang. Sebenarnya konten ni dibuat bukannya untuk haters ataupun orang berfikiran negatif. Sebagai seorang manusia, kita kena berfikiran positif. Benda yang tak elok ni kita ambilkan iktibar dan kita belajar daripada kelemahan diorang ni. Kita ambilkan sepadan untuk kita belajar. Jika kita tidak mengikut kata-kata dalam otak kita, maknanya korang akan tersesat, korang akan jadi macam ni. So guys, apa-apa pun kita orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.